Okay. Ya, recorded sebab bolong siap nanti. Supaya kawan-kawan kita baik di tanah air maupun di Syam sana tu boleh tengok balik. Ya, amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujaddadan. Tamat malam dari Panggar KK, tepatnya di Masjid Al-Falah, Institut Latihan Perindustrian KK. Di depan saya ni ada rekan pelajar yang tengah base camp tahap 3 sini, yang turut sama kita ni pada malam ni. Bukan saja di depan saya ni, tapi juga ada di ruang-ruang dalam Google Meet ni. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat petang kepada yang berada di Amman ataupun yang berada di pelosok wilayah lain di negara Jordan, di Mamlakatul Arabi, Mamlakatul Urduniyatil Hashimiyah, kalau dalam nama dalam betul ya? Ya. Betul. Kalau tersilap beritahu, sebab negara ni negara yang tak pernah pun terus dulu mau belajar di Jordan, di Mesir, di Arab Saudi, tapi akhirnya berakhir di UIA. Ya, berakhir, dan nanti bulan depan insyaAllah pun berakhir di UMS juga, sebab tengah menunggu viva bagi master bidang tamadun manusia. Petang atau malam ni kita santai saja. So program ni memang santai pun. Saya maklumkan semua sekali lagi, baik yang berada di Amman, mungkin juga yang berada di Mu'tah, mungkin juga yang berada di Kerak. Nanti kita mau menyapa satu-satu mintakoh yang hadir pada hari ini. Sebelum tu saya pun baru perasan di Amman tu asarnya sekejap lagi. Ya, betul. Ya, betul. Dalam 4:30 begitu. Tapi tak apa, kita boleh teruskan. Dalam 4:15 begitu. Bersama kita malam ni, saya tahu selain akan sebangsa dan setanah air kita daripada yang berada di Jordan, insyaAllah wa ala rasim, ya, dipimpin oleh Presiden Majlis Mahasiswa Sabah di Jordan, iaitu akhuna saudara Muhammad Mirza Izzuddin bin Hasanuddin. Betul saya sebut nama tu? Betul. Atau siap tu itu saya itu yang nama yang saya dapatkan dari entah mana-mana. Ya, jadi kalau malam tadi, kalau semalam kita berada di kita yes. Ya, malam tadi hari ini kita berada di Syam. Jadi selain soalan daripada saya sendiri, nanti yang saya akan ajukan secara santuy saja, ya teman ya, nanti akan ada juga soalan daripada kawan-kawan, mungkin mengenai Jordan, mungkin juga mengenai negara di sebelah iaitu Palestin, mungkin juga mengenai apa yang berlaku di sekitar itulah. Okey. Jadi rasanya bolehlah kita mulakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu boleh perkenalkan diri Akhuna Mirza. Asal daripada mana di Sabah ni dan sedang belajar apa di universiti mana? Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah, amma ba'. Segala puji dan puja kehadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala nabi, dan itu junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih saudara Ustaz Awang Abdul Muiz selaku moderator ataupun pengacara majlis pada hari ini. Saya Muhammad Mirza Izzuddin bin Hasanuddin, pelajar tahun 2 dalam bidang Usuluddin di University of Jordan, Amman, dan berasal dari original Sabahan, dari Tawau Sabah. Cuma saya mau kasih tahu awal, kadang saya tercakap ni terkeluar KL sendiri sebab dari form 3 lagi saya sudah keluar daripada Sabah untuk ni, orang bilang merantau lah begitu, dari form 3 lagi. Oh ya, form 3 itu belajar di mana? Macam di Semawin, betul tak? Saya secara ringkas, biodata secara ringkas, saya bermula pendidikan awal di sekolah Cina di Tawau,
SJKC Yukchin. Kemudian saya meneruskan pendidikan di SM Islamia Tawau sehingga tingkatan 3. Dan selepas habis PT3, saya bergerak ke KL, ke Pondok Moden Al-Abakirah, iaitu sebuah institusi pengajian di bawah pengendalian bekas Mufti Wilayah dan juga Menteri Agama Sahibus Samah Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Dan selepas itu saya meneruskan pengajian ke Jordan, ke Tanah Syam dalam bidang usuluddin dan sekarang berada di tahun kedua. Dan berbaki lagi 2 tahun untuk pulang berbakti ke tanah air sendiri, insya-Allah. InsyaAllah. Memang negeri Sabah tu baik-baik menampai. Baiklah kamu. Ya, dah. Di tempat lain. Sebelum tu ada soalan dari kawan kita di Gombak ni. Di PMA. Dulu habis di PMA mau itu tahun bila ya kau sebut tu? Saya habis dalam 2019. 2019 ya. Jadi maksudnya kenallah mungkin kon kita di sana tu Anas Azhar. Kenal. Oh, kalau kenal alhamdulillah sebab Nazif Lutfi ni anak murid saya dulu di UIA. Zaman saya sempat saya praktikal dia di SMK Sungai Puso dan diorang ni jadi anak murid saya. Sama juga dengan kawan kita yang bertanya ni, saudara. Assalamualaikum. Selamat malam pada yang di Gombak, nanti jangan lupa. Ya, sebab yang mengingatkan ni kawan kita juga. Ya, yang baru habis. Ya, nanti saya kasih rong sama Akhuna Basil kalau ada soalan mengenai Jordan atau Palestin atau apa di sana. Tapi saya masih InsyaAllah. Tapi saya masih ada soalan di sini. Ya, apa kabarnya Jordan sekarang ataupun tepatnya di Ibu Negara tu di Aman tu? Apa sudah berlaku? Biasa atau apakah? Alhamdulillah, keadaan di sini sekarang orang bilang dalam lepas musim sejuk mau masuk pergi musim panas. Sekarang ni orang bilang di sini antara musim terbaik yang berada di Jordan. Itu sebab musim bunga kan. Jadi waktu-waktu sekarang ni inilah kita akan tengok banyak bunga-bunga berkembang di tepi jalan. Maksudnya kalau selaku student di Jordan, musim ni lah musim paling terbaik untuk kami kalau berbanding musim lain. Sebelum tu untuk pengetahuan sahabat-sahabat yang berada di tanah air di negeri Sabah, dan kalau saya tengok yang hadir ni juga bukan hanya tertumpu pada negeri Sabah, ada juga daripada sahabat daripada Amman sendiri dan juga tanah-tanah daripada seluruh pelosok negeri Syam ini. Selamat datang semua. Okay, Jordan ni untuk pengetahuan ada 4 musim. Kita ada musim bunga, musim panas, musim luruh dan juga musim salji. Musim winter lah, musim sejuk. Dan kita telah melepasi fatra musim sejuk iaitu pada bulan lebih kurang bulan 9 sehingga bulan 3 baru-baru ni, dan ini merupakan musim sejuk terpanjang sepanjang saya berada di sini. Dan sekarang kita berada di musim bunga, dan musim bunga ni kalau kebiasaannya cuacanya tak lari dari kalau sebelah malam dia akan sejuk 10 ataupun 12 darjah Celsius begitu. Kalau di sebelah pagi dalam 23 atau 25 darjah Celsius. Dan sebelum ni waktu musim sejuk alhamdulillah direzekikan lagi sekali untuk bermain salji di sini. Dan salji tahun ni nampaknya lebih tebal berbanding salji daripada tahun-tahun lepas. Sebab dia punya salji tu lagi banyak turun kali ni daripada yang musim lepas begitu. Ya. Sebab lagi satu pun kalau kita tengok kan cuaca musim sejuk yang musim kali ni dia macam lain macam lah. Dia tiba-tiba sejuk, betul-betul sejuk. Lepas tu esok tu tiba-tiba panas. Lepas tu lusa tiba-tiba sejuk lagi. Baru tiba-tiba turun salji. Dia unpredictable gitu. Ya.
Jordan sebab duduk di atas khatulistiwa, jadi dah para sampan musim. Ya, Ya. kalau orang tak tahu dibilang, oh tanah Arab tu padang pasir tu besar yang maksud. Ya, Nanti ya. dia selalunya bila musim-musim sejuk ni keluarlah nanti tiba-tiba mau kiamat lah apalah. Padahal negara ni sendiri yang ada musim sejuk. Ya, itu sudah sering kedengaran di sini. Bukan Ah, sebab ah, hari itu turun salji di provinsi Tabuk di Arab Saudi. Ya, ya. Baru juga bulan lepas atau sebelum. ya, Oh, ya. ya di Tabuk Arab Saudi itu turun salji. Oh, mau kiamat sudah dibilang. Oh, padahal dia tidak tahu yang Tabuk tu sudah berada di hemisfera utara, hampir-hampir di sepadan Jordan juga kan. Jadi, Ya, Tabuk tu sempadan Jordan Arab Saudi. ya, ya. Ada yang sudah pernah sudah seberang ke Arab Saudi baru ni pergi Tabuk. Alhamdulillah baru balik. Oh, ada tak? Oh, apa dah alang-alang tu Madinah aja atau pergi Mekah? Cik. Ya, ndak sampai Tabuk. Cuma macam mana mau cakap ya? Sebab hari tu lepas sejuk tu ada cuti lebih kurang sebulan setengah. Jadi saya dengan kawan-kawan inilah ambil kesempatan yang ada untuk kami mau try naik bas dari Jordan ke Arab Saudi. Kalau sebelum ni balik-balik Tawau KK je kan. Tawau KK 8 jam. Orang cakap ekstrim sudah tu. Kita mau try lah lagi naik yang Jordan Arab Saudi. Jadi perjalanan Jordan Arab Saudi dengan bas kira-kira lebih kurang 20 jam kami berada di atas bas untuk sampai di Madinah dari Amman. Oh, Bergerak 20 jam dari Amman pergi terus ke Madinah. Madinah. terus sampai di Madinah. Oh, tidak turun ke Mekah lah. Oh, enggak. Kami buat turun di Madinah dulu, baru pergi Mekah, baru naik bas dari Madinah balik ke Amman Jordan. Oh, sempatlah buat umrah kan kalau begitu. Sempat. Oh, bila bulan lepas atau bulan sebelum? Bulan lepas. Baru Bulan je baru je balik Jordan ni. baik Jordan. Ya, Ah, ah. yang bercakap ni pun baru juga balik dari Mekah dengan Madinah sebab kita ni alhamdulillah. Cuma Alhamdulillah. dengan orang yang berada di Jordan, dengarnya orang dari Kairah di Mesir datang, orang kita di Kairah datang. Abang dia di Dia, dia macam mana ya? Jordan ni kami boleh cakap sebagai negara tengah-tengah lah antara Saudi dengan Mesir. Sebab kalau kita tengok dalam peta sendiri, Jordan ni satu dia dikelilingi oleh negara-negara bergolak macam Palestin, Syria, Lebanon, Iraq dan Jordan juga di sebelah Jordan ada Saudi, ada Mesir. Jadi kalau macam contoh student di Jordan ni, kalau cuti, kalau kami mau ke Mesir kami akan naik ferry. Macam kalau kita menumbuk Labuan lah. Lepas tu kalau kita menumbuk Labuan, kalau sini macam contoh ada satu nama tempat di Jordan tu, nama tempat tu Aqaba. Aqaba ni dia macam satu-satunya pelabuhan di Jordan. Jadi dari situ diorang akan turun naik ferry ke Mesir. Lepas tu sampai di Mesir nanti baru naik di Mesir sampai di Sinai tak silap. Lepas tu nanti baru naik bas terus ke Kaihira. Soalnya kalau cuti memang student Jordan akan pergi itulah sama ada ke Mesir. Lagi satu negara Jordan ni orang bilang sebagai kepala ataupun pintu masuk negara Europe. Jadi kalau cuti selalunya pelajar Jordan yang orang-orang banyak duit lah. Kalau macam kita ni duduk siap di Jordan diam-diam. Kalau yang jenis banyak duit ni diorang akan pergi ke Balkan, negara-negara Balkan, ke Cyprus semua tu kan, ke Belgium, pergi UK, pergi Turki, pergi Mesir ataupun pergi Saudi. Itu tempat yang selalulah student-student Jordan akan sambil-sambil melawat. Okay. Kita mau menyapa sekejap dari minta Colin. Kalau aku dah bisa boleh persilakan dulu. Mungkin yang di luar ada yang dari luar aman kah yang bersama kita sekarang ni? Kalau kejap ya saya cek.
Ha. Buat masa ni tiada, semua dari aman. Aman. Okey okey. Ah, Kalau ada dari kalau ada aman demo taka dari Karakar, nanti boleh sampaikan di sini ya. InsyaAllah. ya ya. Kejap, di Aman selain UJ ada yang dari universiti lain kah? Kalau UJ kita semua UJ ni. saya rasa ada dari WISE. Saya punya saudari Ayu ni boleh kongsi sedikit. Ya, Ayu ya. ni dia sama tempat di Aman, cuma dia berada di ni WISE University. Atau mana-mana student Jordan yang ada, boleh kongsi sedikit. Ya, selain Ya, dari dengarkah? Okey, dengar. Iya, ada apa tuh? Saya punya line tak berapa kuat sekarang. Pandai putus-putus. silakan kalau dapat berkongsi apa yang berlaku di tadi akhirnya kita dari UJ. Saya diberitahu kita waktu dari universiti lain. Silakan kalau dapat kongsi sedikit apa beza. Okey, saya cuba ya kalau dengar. Sebab saya tadi dengar suara pun putus-putus. Sekarang ni okey? Okey, boleh dengar. Hello? Halo. Tafadhal, dengar. Okey. Okey, bismillah. Saya Nurul Ayuni binti Ahadin. Saya pelajar tahun 3 WISE University. Ambil kos qiraat. Okey. UJ dengan WISE ni memang dua saja universiti yang berada di Amman, Jordan. Hello? Halo, ya. Teruskan. Hello? Halo. Teruskan, boleh dengar. Putus-putus dia tu. Ya. Ya, Dia saya- sebenarnya di Amman ni dia ada dua universiti. Satu University of Jordan dan satu lagi The World Islamic Science Education University ataupun ringkasnya WISE University. WISE University ni dia banyak tertumpu kepada dalam bidang qiraat dan juga Quran dan qiraat lah, dan juga fiqh dan usul. Ada bagusnya WISE ni dia ada satu apa orang bilang, ada satu takhasus khas untuk sesiapa yang berminat untuk belajar fiqh Syafi'i. Dia ada takhasus khas. Nama fakulti tu Kuliah Fiqh Syafi'i. Imam Syafi'i saja gitu. Dia memang di situ orang cakap kuliah mazahib fiqhiyah. Di situ ada belajar mazhab Syafi'i, Hanafi dengan Maliki. Hanbali tidak. Balik ada. Tiga mazhab yang lain tak Tiga ada. mazhab je. Tiga mazhab ada, satu je tak ada. Macam orang kita memang dia akan belajar fiqh mazhab Syafi'i saja. Kan? Student kita ada tengah ambil master di sana. Ya. Itu saudara-saudari memang sesuai yang kelas Malaysia. Malaysia memang banyak fiqhnya, banyak ikut kaedah Imam Syafi'i. Jadi untuk sesuai dengan sini maka lebih sesuai juga untuk berada di Jami'ah WISE itu untuk belajar fiqh Imam Syafi'i. Betul. Mungkin ada perkongsian lain daripada WISE tadi. Kalau lain sudah bagus lah. Kalau lain tidak bagus lah, kita mau menyapa yang ada yang Ya, saya cuba ya sebab problem pula wifi kami hari ini. Ya, teruskan. Kalau sekarang ni memang kami dalam fatra exam lah. Mana-mana universiti di Jordan ni memang sekarang minggu-minggu exam. Dan kalau cara pembelajaran kita di sini memang berfokuskan exam semata-mata. Sebab kalau di Malaysia kita ada presentation dan lain-lain kan, ada quiz. Kalau di sini dia lebih kepada exam lah. Itu yang saya boleh kongsikan. Dengar lagi kah? Okey, nanti kalau ada lagi kita tanyakan balik. Syukran di Uktina.
Asal dari mana Uktuna Nurul Ayuni? Saya asal Keke, tapi kampung di Keningau. Oh, kamu ni Keningau. Oke, oke. Terima kasih. Syukran. Mungkin Oh, yang mendengar sini tidak perasan. Ya. Oh, si Amirul, tapi dong di luar kan? Ya. Oke, terima kasih untuk pengetahuan saya tidak bersendiri. Di dalam ni ada 3 orang bersama saya dan di luar tu ada beberapa. Saya bersiaran dari dalam Masjid Al-Falah ILP KK di Sepanggar. Jadi Sepanggar malam ni bila bulan penuh. Ya, tapi baru mau masuk 15. Di Jordan sudah 16, betul kah? Belum. Belum 16. Ya, belum. 16 hari bulan. Bukan belum. Kami baru 14 Ramadan. 14 juga sebab puasa mula sama Kami dengan enggak, yang tu antara base-nya bukan base. Pelik juga lah kami sebab waktu awal-awal puasa tu negara di sekeliling Jordan ni semua sudah start puasa. Sama ada dari Saudi, Iraq, apa lagi? Saudi, Iraq, Syria, Palestin, Mesir semua. Semua sudah puasa pada hari itu. Kami puasa lambat sehari. Tapi raya nanti kalau ikut apa yang baru keluar dari berita semalam, kami raya sekali dengan dorang. betul tu. Maksudnya Ya. Jordan akan puasa 29 hari berhisap. Jordan akan puasa 29 hari. Ya, dia orang kira pakai hisap. Sedangkan kita ni di Malaysia belum tahu. Atau 30 ya. Sebab kita sini masih pakai Ru'yatul Hilal juga. Itu dikenankan oleh diri yang mampu raja-raja kita. Jadi apa nasibnya sama ada kita raya sama Jordan ataupun Jordan dulu raya baru kita akan tahu 2 minggu lagi. Ya. Nanti kalau nampak sudah ada posting raya tu raya lah sudah tu kami di sini. Kalau Aidul Mubarak tu masih ada raya lah dulu tu. Itu Confirm sudah tu. Kita lagi satu hari lagi Ramadan Mubarak alaikum. Sebab kita nak tahu sama ada atau kita habis pada 30 di Malaysia ni tepat. Okey. Kita menyapa dulu yang di Kinabalu Papa. Assalamualaikum tuan peserta. Pak Haji Samit. Salam. Ya. Kita mau cakap sikit pada orang yang di Aman. Rata-rata dari Aman ni semua. Jordan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa khabar Ustaz Muhammad Mirza? Alhamdulillah baik. Ustaz berasal daripada mana? Kalau boleh, saya tertinggal tadi, kalau boleh taruh sedikit. Saya orang Tawau Sabah. Tawau Sabah. Tahun berapa sudah? Tahun 2 dalam bidang Usuluddin. Usuluddin. Ya. Alhamdulillah. Di University Saya dipahamkan of Jordan. pelajar-pelajar Jordan ni untung daripada SPM terus masuk tahun 1 di Jordan Ya, betul. Jadi BA-nya nanti mudah daripada kebanyakan graduan universiti lain lah. Betul. Sekarang ni musim apa di Jordan ini? Di Amman khususnya? Sekarang kami berada dalam musim bunga. Pertengahan musim bunga. Okey. Alhamdulillah. Itu maklumanlah awal Mirza. Saya jika tidak ada halangan, Suhaibus Samad, Datuk Mufti, saya sendiri dan lebih kurang 15 ahli rombongan akan berada di Jordan dan juga bercadang nak masuk ke Baitul Maqdis pada 10 hari bulan Jun yang akan datang. Ahlan wa sahlan. Ya, visa sedang diuruskan. Sebenarnya rombongan ini diuruskan oleh Imbras Travel. Sudah pun tertunda sejak awal PKP. Jadi insyaAllah akan disambung. Mungkin Ustaz Muiz tu mengkali dia mau join tu nanti dia akan hubungi saya tu. Kalau dia tidak ada gangguan dan boleh memohon cuti. 8 hari di Amman dan juga di Baitul Maqdis. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau nanti, boleh Ustaz Mirza, saya mau dengar sedikit cerita kalau selepas beberapa tahun di situ. Bolehkah Ustaz Mirza jelaskan ataupun beritahu kami yang tidak pernah menyambut Ramadan di Amman ni? Sebenarnya saya pernah pergi ke Jordan pada tahun 2008. 2008 masa itu buat umrah plus Jordan.
Sempatlah mandi di Laut Mati apa dan sebagainya. Kami tinggal di Alia Hotel. Alia. Alia Hotel. Jadi yang saya nak dengar ialah kalau ikut pengalaman 2 tahun di Jordan tu, apa sebenarnya perbezaan menyambut Ramadan di Jordan atau di Amman dengan di Malaysia atau di Sabah? Sila Ustaz Mirza, nak tahu yang itu je lah. Okey. Bismillah. Kalau ini pandangan saya sendiri dan kemungkinan pandangan saya ini berbeza dengan pandangan orang lain. Cuma apa yang saya dapat lihat di sini, Ramadan di sini lagi meriah macam mana kita sambut Aidilfitri di Malaysia. Dan Aidilfitri, Alhamdulillah. dan Aidilfitri di sini dia punya kemeriahan Aidilfitri macam mana kita sambut Ramadan di Malaysia. Maksudnya Okay. Aidilfitrinya di sini sambutannya sekejap je. Macam kalau kita memang 1 bulan tu full blast habis kita buat. Di situlah kita buat open house, apalah itulah kan. Kalau di Jordan ataupun di Amman ni khususnya, memang bulan puasa ni orang sudah start pasang lampu untuk meriahkan majlis. Yang Arab-Arab jutawan ni pun akan panggil untuk pelajar-pelajar Malaysia ni datang makan di rumah ataupun bagi-bagi makanan. Dan kalau macam kami di Amman ni, kami ada satu lagi kelebihan. Kami sebab embassy kan berada di Amman. Jadi program-program pun selalunya kami akan ada dengan embassy. Jadi walaupun kita sambut Ramadan di perantauan, tapi feeling sambut Ramadan dengan family tu ada di sini sebab hubungan antara satu sama lain, hubungan pelajar dengan pekerja di Amman, pekerja Malaysia, hubungan pelajar dengan embassy di Malaysia di Amman. Jadi alhamdulillah walaupun kita rindu juga burasak-burasak semua tu, ayam masak likut semua kan di Sabah. Tapi apa orang bilang, adanya satu hubungan yang baik antara satu sama lain, antara pelajar di sini dengan embassy di sini ataupun dengan pelajar sesama pelajar sendiri, cukup orang cakap hilangkan rasa rindu tu. Walaupun tak semua tapi cukup hilangkan sikit rasa rindu untuk tanah air. Dan Alhamdulillah. Tarawih di sini pun agak meriah juga. Itulah Ramadan di Jordan. Tapi alhamdulillah Ramadan tahun ni agak panjang sedikit berbanding tahun lepas. Sebab Ramadan tahun lepas kami berada di hujung-hujung musim sejuk. Ni sudah habis musim sejuk kan. Jadi malamnya sekejap, paginya panjang. Gitu. Jadi berapa jam Purata berpuasa di situ? Purata berapa ya kejap? Panjang lah ya. Panjang dia. Sampai Kalau kita Malaysia berapa? Tak sampai. Kita Malaysia berapa jam? 14 gitu. Lebih kurang. Kami sini dalam 17 jam lah ataupun 15 17 jam. 15 Alhamdulillah. Gitulah. Kalau last kali kalau saya boleh tahu berapa ramai pelajar Malaysia Sabah, bukan Malaysia, Sabah di Jordan sekarang? Lebih kurang lah plus minus. Dalam 50 lah begitu ataupun 45. Itu termasuk yang bersekutu. Kalau yang asli Sabah dalam 35 lah begitu. Oh, tidak begitu ramai ya? Ya, tidak begitu ramai. Alhamdulillah. Tapi Madinah lagi sedikit lah. Malam Madinah 6 orang saja pelajar Sabah. Ustaz Muiz? Ya. 6 orang saja. So sekarang ni mau usahakan untuk tarik minat pelajar Sabah untuk sambung belajar di Jordan. Sebab bukanlah sebab kita tak mau pelajar Sabah dia belajar ditumpu satu tempat. Sebab sekarang ni kita tengok lambakan pelajar Sabah berada di Mesir. Jadi kalau boleh kami macam mau tariklah sikit-sikit untuk belajar di Jordan. Sebab kalau belajar sini pun okey juga sebab Yayasan Sabah sendiri ada bagi beasiswa. Yayasan Sabah ada Yayasan Sabah sendiri ada sediakan satu rumah khas untuk pelajar Sabah di sini. Alhamdulillah. Dan satu-satunya Pusat yayasan zakat negeri pun ada bagi beasiswa pembiayaan kan? Ya, untuk awal-awal. Jadi nanti Ustaz Mirza apabila balik bercuti ke Sabah, tolong update dengan Ustaz Abdul Muiz. Majlis Dakwah Negara offer lah untuk kita anjurkan program bagi memberi pendedahan tentang peluang melanjutkan pelajaran ke Jordan
kita pergi saya cadangkan 2 buah sekolah. Yang pertama adalah SMK Agama Kota Kinabalu, SMAC, iaitu sekolah alumni Ustaz Abdul Muiz juga. Kerana di situ ada tahfiz ulul albab semua. Nah, betul. Yang keduanya kita akan pergi ke Sekolah Menengah Agama Tuan Haji Rahmah Kota Kinarut ni, Okay. yang mewakili aliran Sekolah Menengah Agama Negeri lah. Di kedua-dua sekolah ni kita akan adakan talimat peluang-peluang belajar di Jordan yang akan insyaAllah akan diusahakan oleh MDN nantilah. Jadi bila balik boleh bagi tahu dan kita aturkan masalah dengan sekolah berkenaan. Baik, insya-Allah. Ya. Jadi saya serahkan kembali kepada Ustaz Abdul Muiz lah. Teruskan Ustaz. Masih pada tempat saja Pak Haji Sabin. Soalan seterusnya, ada perancangan untuk balik sini pada tahun ni? Yang tu sebenarnya dalam ni ada ayah dan ibu saya. Tu kena ikut dorang lah. Kalau dorang suruh balik, saya balik. Kalau dorang suruh stay, saya stay. Oh gitu. Mungkin kawan-kawan lain yang dia aman, mana tahu dia akan balik dalam waktu terdekat, adakah? Kalau buat masa ni budak Sabah dia aman, rasanya tidak. Tidak. Ataupun nanti ujung tahun kah? Kalau ada nanti saya bagi tahulah. Saya beritahu balik. Okey. InsyaAllah kita ni boleh atur kalau ada siapa yang dari Jordan tu balik sini nanti kita ni boleh atur kalau perlu pendedahan. Saya pernah dapat masa saya masih di Sumai, di Tunas dulu. Saya pernah jauh sekolah di Tunas. Dulu ada satu orang ustaz datang, dia promosi untuk sama belajar di Jordan saja. Dan dia memang graduan dari Jordan, cuma dah sebab lah bertanya hari itu universiti mana, Ali Al-Bait kah, Universiti Mu'ta kah, UJ kah, tidak tapi promo di Jordan, pengajian di Jordan. Mungkin kita boleh buat peka yang sama pada tahun ni secara jauh begini, ataupun mungkin tahun depan itu insyaAllah nanti kita usahakanlah insyaAllah di bawah Madisa. InsyaAllah. Ada siapa yang mau bertanya atau saya mau menyapa yang di Gombak dulu. Assalamualaikum Akhuna Basil. Mungkin ada sesuatu yang mau diperkatakan, silakan Akhuna Basil. Ini dari Gombak ni. Kalau terawih dulu. Kalau sebab orang Gombak tengah terawih. Ada siapa yang mau tanya dari sini? Siapa yang mau tanya kah? Ya, yang di belakang saya, yang di depan saya. Dan siapa yang mau tanya? Kalau dia mau tanya, Ahlan. Ya. Okey. Ada soalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila. Nama saya Muhammad Syamir Razik. Saya pelajar dari LPKK. Saya ingin bertanya tentang kos sara hidup sepanjang encik belajar dekat Jordan ni lah, dekat Taman ni. Macam mana kos sara hidup dia, macam mana sistem pembelajaran dia, itu jalan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab terus lah ya. Okay, untuk kos sara hidup, Jordan ni kalau untuk pengetahuan semualah, kita ada empat mantikah ataupun 4 negeri yang mana student Malaysia belajar. Satu di Irbid, satu di Karak dan satu di Mafraq. Di Mafraq ada Universiti Al-Bait, di Karak kita ada Universiti Mu'tah, dan di Irbid kita ada University of Yarmouk dengan Jordan University Science and Technology. Manakala di Amman kita ada 2 universiti, University of Jordan dan juga University WISE University, World Islamic Science Education University. Untuk sara hidup, ni secara jujur daripada saya sendiri, sara hidup yang paling tinggi dan paling mahal adalah di Amman. Dan Amman punya sara hidup adalah 2 kali ganda berbanding di mantikah-mantikah yang lain. Untuk di Amman, ini orang cakap kalau mau hidup sedap, bukanlah hidup sedap, maksudnya daripada dah duit tu boleh untuk pergi beli kitab, apa semua kan.
Lebih kurang untuk masa sekarang ni disebabkan duit kita tengah jatuh dalam 2,600 ataupun 2,700 lah. 1,700 ataupun 1,600 ataupun lebih kurang dalam 250 atau 260 ke gitulah. 250 ke 300 JD untuk sebulan. Itu orang kata paling selamat lah sudah tu untuk hidup di aman. Dan mata wang di sini untuk pengetahuan semua, satu Jordanian dinar bersamaan RM6 Malaysia. Tapi kalau untuk student Sabah, kita ada kelebihan sedikit sebab Yayasan Sabah ada sediakan satu bangunan khas ataupun Wisma Yayasan Sabah sendiri yang terletak di Irbit, iaitu di University of Yarmouk, yang mana pelajar Sabah di sana tidak perlu untuk bayar sewa rumah dan dorang hanya perlu bayar wifi, elektrik dan air. Dan kalau untuk di Yarmouk semua tu saya rasa dalam 180 sebulan, 180 JD sebulan dalam 1,100 begitu. Okey sudah tu, boleh hidup mewah sudah tu. Sebab aman ni dia asimah ataupun ibu negara macam kita di KL lah, duduk di KL. Gitulah kita duduk di aman. Lagi satu memang makanan pun kita boleh tengok makanan di aman dia akan beza dengan makanan di Irbit. Kadang 1 JD ataupun nus separuh 5 sen begitu. Tapi 5 sen di sini JD lah. Itulah cara hidup di sini. Dan cara pembelajaran. Cara pembelajaran semua universiti di Jordan berasaskan kepada peperiksaan dan tiada assignment. Jadi cuma ni kena ingat, Jordan tak macam Mesir. Jordan dia ada kehadiran penuh. Daripada kehadiran tu 20% akan masuk ke dalam markah exam. Dan untuk Jordan sendiri inilah memang kalau macam universiti saya sendiri, ni universiti saya ni memang orang bilang lain daripada yang lain. Selalu suka buat surprise sendiri. Kami gunakan GraphBell atau jadi dalam GraphBell tu hanya 10% je yang boleh dapat A. Contohnya, dalam kelas tu ada 20 orang dan 20 orang tu dapat 96. Jadi 96 tu sudah dapat A lah kan. Tapi dalam 20 orang tu hanya 10 orang je yang boleh dapat A. 10 orang yang lain tu akan dapat B lah semua. Dan itu akan jatuhkan lagi. Contoh baru-baru ni dapat 76 ataupun 80. Tiba-tiba tengok di markas slip exam C. Tu selalu kena begitulah. Si 80 markah dapat C. Jadi itu antara salah satu punca persaingan kami di sini lah. Antara persaingan yang paling tinggi di sini. Kalau mau secure dapat A tu, kita akan pastikan dapat 96 ke atas. Bila sampai 96 ke atas, confirm A lah sudah tu. Tak ada ni lagi. Okay, rasanya tu lah. Ya. Terima kasih. Tadi aku dan Mirza dah sebut pasal Yayasan Sabah. Saya menyayangkan sekali malam ni sebab untuk pengetahuan timbalannya pada Pak Haji Samin sebenarnya pegawai pendidikan di Yayasan Sabah. Tapi tidak menempati kita pada malam ni. Nanti kita bisik-bisik di belakang kau ada apa-apa kan Cik Salim. Ya. Pak Haji, nanti kena bisik ni sama Abang Salim kalau ada apa-apa ni dari yayasan. Dan apa kalau orang yayasan dapat hadir sini pun alhamdulillah, tapi kita sempat dengan yang ada saja. Ada siapa yang mau menyapa dari luar Aman atau dari luar KK? Silakan, macam ada Puan Halina tu. Silakan Puan Halina. Assalamualaikum. Ya, dia menengok kita deh. Assalamualaikum. Boleh tolong buka mic-nya Puan Halina. Ustazah kan? Ya. Dia buka kamera tapi itulah. Dia pesan ke tidak tahu. Boleh tolong buka mic-nya kalau ada apa-apa yang mau disapa di sini. Ya. Kalau ada yang mau menyapa tu tolong kasih tahu ya, tolong ke tangan. Ya. Kalau anda ada nanti kita balikkan lagi. Kita mau menyapa break yang di Gombak. Assalamualaikum, aku Nabasil. Sudah terawih kah? Aku Nabasil. Assalamualaikum, mana sudah ni? Tadi nampak membuka dia, tapi
dia buka, lepas tu nak tahu sudah pergi mana. Ya, sebab dia duduk di batu 13 gombak kah kalau Waalaikumsalam warahmatullahi. ya kifah sudah terawih kah? Alhamdulillah sudah. Ya. Sudah Jadi kembali. jadi ada apa yang mau dicakap di sini? Cakaplah. Kita kasih peluang. Man biyasaruka ya Ustaz. Man biyasaruka. Simaluka. Yes. Man yasaruka. Cimali Ini bihauli ra'aitu rajulan bizani buka. laki. Huna rijal mai. Kalau qawwamuna 'alan nisa. Tiba-tiba berlaku ya. Nahnu rijal ya akhi, nahnu huna. Kita ni saya enggak sendiri. Nah, kita ada yang bertanya sudah siapa yang di sebelah. Nah, tolong buka kamera masing-masing yang ada di keliling saya ni. Saya tidak sendiri. Saya enggak yang tengah buka kamera sekarang ni ramai-ramai ni. Ini semua duduk di tempat yang sama yaitu di kepala. Ya. Sebab aku nabas lepas ni Patina, tapi dia tidak terlepas segmen Jordan ataupun kita bilang segmen aman lah. Kalau ada dari boleh menyapa kita ni di KK ya. Jadi saya ucap selamat malam dari KK pada yang berada di Gombak maupun yang berada di Aman. Syukur. Aku nabas ya, ada soalan? Dah. Manazid soal. Naam, soal, fadal. Fil Arabi ya mungkin, fil Melayu ya mungkin. Fi Sabah. Fi ayyu lugha yunasib laka? أي اللغة يناسب أخونا باسل تفضل. هو حقيقة يحب هذا هو مثل أستاذه حقيقة الأستاذ هنا في كيك. غير موجود أستاذ. ما نجد السؤال. ما عندي السؤال. ما في سؤال فما في جواب. كل سؤال في الجواب. سؤال في جواب لكن ما في سؤال ما في جواب. شكرا. Ada lagi yang mau bertanya yang dari KK ataupun yang berada di sini yang mau menyapa kita di sini pun kita lalukan. Silakan ada soalan. Ada soalan? Silakan. Iya. Assalamualaikum. Silakan. Boleh buka mic-nya atau buka kameranya. Sazawiyah kan ya. Silakan. Tadi dia angkat tangan sini. Assalamualaikum Pun Hawiyah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin anak buah ataupun sepupu kali di sini. Kalau ada soalan tolong tanya ya. Jadi saya mau tanya satu soalan lagi. Soalan ni keluar sikit daripada Jordan. Tapi sangat dekat dari Jordan juga. Palestin. Sebab tadi dia dapat tadi ada saya bersama Mufti Kerajaan Negeri Sabah akan berhubungan ke Baitul Maqdis. Dan so tentulah kalau dia akan ke Aman. Dia akan ke Aman dan turun ke Jordan. Memasuk Palestin ni sama dari Jordan ataupun dari Mesir. Tapi dia orang ni akan masuk dari berita ya. Cuma soalannya, kalau baca berita semalam atau kemarin gitu, Al-Aqsa tu diserang lagi. Setiap Ramadan tu Al-Aqsa itu diserang sejak oleh Al-Israeli dan Muhtalin yang terkena kesan dia orang yang pergi berjemaah di Al-Aqsa tu. Ya, kadang sebab dia satu je. Itu jemaah tu pergi baring batu sama orang sana yang satu lagi. Jadi soalan dia, sampaikah kesan-kesan itu kepada orang yang berada di Jordan, mungkin yang berada di Amman? Ini soalan yang berat sikit lah. Ya. Okay. Sebelum tu jawapan ni agak personal sikit. Dan okay, untuk keadaan berada di Palestin, walaupun kami yang berada di Amman ni,
lebih kurang 60 km je untuk sampai ke Al-Quds. Dan ada satu tempat di Amman ni, kalau kita berdiri waktu pagi ataupun waktu petang, kita akan nampak kubah ni, kubah Al-Quds tu, kubah Dome of the Rock, kubah warna oranye tu. Kita akan nampak daripada Amman ni. Dan okey, untuk pengetahuan kawan-kawan yang berada di Google Meet dan juga kawan-kawan berada di mana pun sekalipun, sama ada di KK ataupun di mana, kebanyakan penduduk di Jordan ni adalah asal Palestin. Dan itu memang umum diketahui. Kalau kita macam kita naik taksi macam, when asal Palestini, ana Palestini, abi asal Palestini, mak ayahku orang asal Palestin. Itu semua kan. Dan untuk isu Palestin ni, memang kita tak boleh lari. Setiap kali Ramadan mesti ada isu. Memang benda tu tak akan lari. Setiap tahun, kalau kita mau tahu bila start perang Israel dengan Palestin, dia akan start daripada bulan Ramadan. Cuma bulan Ramadan tu kita tak tahulah bila. Macam yang untuk tahun ni, bulan Ramadan hari Jumaat. Seingat saya sebelum solat Jumaat kami di sini, sebelum subuh. Sebab selepas subuh tu start sudah orang beratur di sinilah buat apa orang cakap, sebagai satu memorandum ataupun bantahan terhadap kejaman rejim Zionis Palestin. Selalunya bila sudah start benda ni jadi, maka kami akan semuanya berpandukan kepada embassy sendirilah. Sebab embassy Amman ni dia akan jaga bahagian Palestin, Syria dan juga Lebanon. Jadi untuk masa sekarang ni akan ada beberapa isu untuk kami, untuk Jordan sendiri, dan antaranya akan ada lebih ketat, pengawasan polis akan lebih ketat untuk itu, untuk ini semua kan. Itu je lah. Dan akan lagi banyak protes ataupun apa orang cakap ni, yang berbaris panjang-panjang. Demo. Demonstrasi. Situ orang akan berteriak lah, birruh bidam nufidakal ya Aqsa. Dengan darah dan roh semangatku, kami akan bebaskan Al-Aqsa. Waktu-waktu selalunya orang akan buat tu lepas subuh ataupun pada waktu tengah malam. Jadi kalau dulu ada serangan besar-besaran kan antara orang di Baitul Maqdis, mungkin juga di Gaza tuh. Orang di Amman boleh nampak juga tuh serangan itu. Enggak. Kami tak pernah tengok lagi lah depan mata kami. Kalau sudah tengok depan mata tu, memang disuruh dihalau balik lah sudah tu. Halau balik Malaysia sudah tu. Ya. Setakat ni belum ada lah yang roket Belum. ketinggiannya sudah mencecah orang Amman pun boleh nampak. Belum. Amman susah sikit lah mau tengok. Kalau macam, sebab ni lagi satu lah untuk pengetahuan orang Malaysia, dan orang Malaysia sendiri selalu keliru benda ni. Syria dengan Palestin adalah dua benda yang berbeza. Untuk masuk kepada Baitul Maqdis ataupun Al-Aqsa, kita memang kena lalu daripada Jordan. Adapun daripada Syria, kita boleh masuk dari Mesir. Sebab Palestin ni West Bank ni macam orang cakap apa ya? West Bank tu, yang tu betul-betul sebelah Palestin. Al-Aqsa, Baitul Maqdis, semua tu memang betul-betul sebelah Palestin. Adapun Syria jauh sikit lah berbanding Palestin. Dia bukan pada berada satu tempat yang sama. Macam lagi satu bila sebab kalau kita berada di Jordan, ada nama satu tempat tu Tasik Buhairah ataupun Tasik Galila. Tasik Buhairah ni Tasik Tabariyah, Tasik Buhairah ataupun Tasik Tabariyah. Tasik Tabariyah ni ada berada dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Bila mana tasik ini akan kering, maka akan keluarnya Al-Masih Dajjal ataupun aukamaqal Nabi SAW. Jadi Tasik Tabariyah tu atau Tasik Buhairah tu dia berada di pertengahan antara Palestin
dan juga Jordan ataupun Israel di sebelah, Jordan di sebelah sini. Yang membezakan antara Israel ataupun Palestin itu adalah tasik tu sendiri. Jadi bila kita berada di tasik tu, kita akan nampak lah depan tu kawasan penempatan Israel ataupun kawasan penempatan Palestin. Dan Palestin dan Syria ni bukan berada pada satu tempat yang sama. Palestin negeri lain, Syria negara lain, Palestin negara lain. Yang berada di sebelah Jordan yang betul-betul rapat dengan Jordan ataupun rapat dengan Amman adalah Palestin ataupun Syria. Syria dia panjang, Syria berada di atas. Kalau kita tengok peta Jordan kan dia kan memanjang begini kan. Di sebelah sini Palestin, Syria berada di atas. Dan di bawah Jordan tu adalah Saudi Arabia dan di sebelahnya adalah Mesir. Dan Syria tu adalah dalam satu jalan untuk on the way ke Iraq. Dan kalau kita berada di Jordan ni, kita boleh naik lah. Ada satu bas, dia akan bawa ke Syria, dia akan bawa ke Saudi, dia akan bawa ke Iraq dan ke mana-mana tempat. Cuma untuk student Malaysia buat masa ni, kita hanya dibenarkan untuk pergi ke Saudi. Ataupun kalau kita mau pergi masuk Al-Aqsa, kita boleh masuk Al-Aqsa. Tapi kita kena buat permohonan lah untuk visa semua tu. Membuat masa ni memang embassy sendiri, daripada pihak embassy sendiri memang dia tidak bagi galakan lah untuk kita masuk ke negara-negara bergolak. Tapi kalau kita mau masuk, boleh. Kalau macam Samin mau masuk kan bulan 6 ni, boleh sebenarnya. Memang akan boleh masuk. Dan pihak Israel tidak akan kacau orang yang masuk ke Al-Aqsa. Sebab lagi satu kes dekat Al-Aqsa ni, dia bermula bila mana contoh ada polis Israel ditembak, polis Israel dicekik, dibunuh ke apa. Itu baru start perang sebenarnya. Tapi sebenarnya orang Palestin buat begitu. Kalau macam saya di sini pun ramai je kawan-kawan Palestin kan yang belajar sama-sama di universiti. Diorang akan cakap sebenarnya diorang buat tu untuk pertahankan diri diorang. Dan pihak Israel Defense ni, IDF ni akan gunakan alasan tu untuk start peperangan. Ya. Lagi satu, perang semalam dia jadi lebih menarik. Bukanlah jadi menarik, jadi lebih hangat disebabkan semalam adalah hari perayaan Yahudi yang mana dalam hari perayaan tu sudah 30 tahun diorang tak pernah sembelih haiwan di dekat Masjid Al-Aqsa. Jadi semalam diorang mau buat lah. Tapi alhamdulillah kita dapat apa semua kan untuk mengelakkan benda tu berlaku. Sebab diorang punya tujuan satu je, untuk dapatkan balik Al-Aqsa tu di tangan diorang. Ya. Jadi perang yang sudah berlaku sejak tahun 1945 Ya. sejak negara haram tu berdiri. Memang perang dia itu hanya untuk mendapatkan Al-Aqsa. Tu je tujuannya, satu je. Itu sejak. Ya. Kalau Sedangkan begitu. Ya. Kalau kita tengok pun, contoh negara Palestin keliling Al-Aqsa tu semua sudah dijajahan oleh Israel. Hanya satu tempat je yang belum berada di jajahan diorang lagi. Dan tempat tu agak susah lah untuk diorang jajah. Dan alhamdulillah negara kita sendiri Malaysia sentiasa teguh bersama Palestin untuk mengekalkan negara asli tersebut. Ya. Dan kita boleh jamin tu akhuna. Lagi-lagi apabila dari Sabah sendiri akan ada rombongan dari Sabu Sama Mufti macam Pak Haji Samin saya sebut tadi kan, itu insyaAllah itu sebenarnya sebahagian daripada mengukuhkan hubungan itu, tapi dalam konteks Sabah kan. InsyaAllah. Boleh. InsyaAllah. Ada soalan lagi daripada yang berada di depan saya ataupun yang di belakang. Silakan. Macam soalan mau tanya. Syami angkat tangan. Ya. Tafadhal. Terus Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahi, Ya. student Jordan ada tak relationship dengan student Hadramaut Tarim? yang mana? Buat masa ni kalau student daripada macam mana ya, kami tiada satu hubungan yang kuat lah dengan dorang, dengan Hadramaut. Sebab satu, tempat tak sama dan kami tak pernah jumpa lagi lah persatuan pelajar dorang sendiri.
Kalau macam buat masa ni, student-student Jordan, dia memang ada satu hubungan yang kuat lah di antara Mesir, Morocco dengan Arab Saudi. 3 negara tu. 3 negara Timur Tengah. Okay. Satu, Ya. Morocco kita belum sempat menyapa lagi. Minggu depan Jumaat kita akan menyapa yang di Mesir. Ya, minggu depan kita pergi Afrika. Tapi negara Afrika Afrika. masih di Asia. Minggu depan hari Jumaat ke Afrika, lepas tu pergi ke Eropah, UK. Ya. Jadi, bila dibilang ada yang datang dari Maghrib ataupun datang daripada Morocco, itu suatu yang menarik juga. Sebab di Morocco ada beberapa orang pelajar Malaysia yang memang belajar sana. Salah seorang daripada dia itu ialah saya punya sepupu 2 kali. Dua kali saya memang tengah belajar di Maghrib, di Rabat, tengah ambil master sana. Ya. Itu orang Sabah ni jarang juga yang pergi Morocco. Ya, sebab pendanaan Morocco agak kurang lagi kalau berbanding dengan Jordan. Ini mungkin boleh dipikirkan daripada orang sini, baik kerajaan, baik NGO, baik sekolah tentang Morocco ni. Tentang Yaman, sebenarnya kita pun sebenarnya ada pelajar daripada Yaman yang datang dari Sabah ni, memang ada. Dan orang tu pun sebenarnya sudah pun habis belajar, ada di Toran sebenarnya. Dia belajar di Yaman lah, di kawasan Abdulrahman, di kawasan Tarim tu kan. Cuma itulah satu dua orang. Dia ni lagi sikit daripada yang berada di Madinah. Tapi kalau kita mau kontak dia orang, akan ambil masa sikit lah sebab kita kena cari dia orang melalui safara, melalui embassy gitu. Kan? Itulah. Ya itulah. Ada soalan dari siapa-siapa lagi? Kita ada lagi 10 minit. Ya, sudah. Ada soalan. Assalamualaikum Ustaz, saya Rojesmi. Macam mana suasana di sana? Ada bangunan tinggi-tinggi kah atau hanya padang pasir di sana? Atau macam keke ni? Lupa saya mau tanya soalan tu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk Jordan, okey, ni antara benda pertama bila sebelum saya jejak kaki pertama kali di Jordan. Saya ingat begitulah sebab ingat awal-awal Jordan ni padang pasir apa semua kan. Tapi sekali tengok kita kena duduk di bandar pula, di Amman. Tapi mau cakap dia macam KK tu, endaklah macam KK. Mau cakap dia macam Tawau tu, jauh lagi dia mau sampai Tawau. Sejak dia di sini satu kawasan mewah tu hanya tertumpu. Tertumpu. Hanya satu tempat je. Contoh macam satu tempat ni je lah tempat paling mewah. Lepas tu bila keluar sama semua. Lagi satu sebab sara tinggi hidup di sini tinggi. Satu rakyat sendiri susah kerja apa semua kan. Itulah salah satu punca. Dan Jordan ni kebanyakan rumah di Jordan ni flat. Bukan rumah teres. Apa lagi? Ada satu lagi masalah untuk student Jordan. Masalah air. Air ni memang tak boleh lari. Sama ada biar pula duduk di Amman ke, Irbit ke, apalagi yang duduk di Mu'tah atau di Mafraq. Air memang dicatu sebabkan lagi satu untuk pengetahuan semua, Jordan tiada hasil bumi. Yang ada di Jordan ni hanyalah minyak zaitun. Jadi kalau orang Jordan macam belagak ke berterap sama kita kan, cakap kau Malaysia miskin apa semua kan. Cakap sekurang-kurangnya kami ada petroleum, kau ada minyak zaitun je, itu je kau ada. Itu je orang Jordan boleh bangga di sini, minyak zaitun. Dan lagi satu sebab air Jordan ni antara salah satu sebab Jordan terpaksa berbaik dengan Israel adalah sebab air daripada Jordan ni kita ambil daripada Israel. Ya. Dan ambil dari sungai dorang ke atau ambil dari laut sebelah tu? Dia sebenarnya sungai itu sungai Palestin. Nama sungai itu Sungai Yarmouk. Dia ambil daripada sungai itu. Sungai Yarmouk kalau tak silap lah. Dan daripada sungai itulah dari puncak air Jordan. Dah kan dorang mau ambil dari laut mati kan? Mandi-mandi bergaram semua badan.
Itu je lah. Kalau tu, ya. Ah, Satu pun gitu. Betul. Ya, nama Lord mati. laut tu lah tempat kaum Nabi Lut. apa? Nah, Nabi Lut diazab. Betul. Ya, sabtu nama dia apa? Lord mati. Tapi soal nama sebelah tu begitu. Garamnya banyak. Kalau pergilah benang sana. Memang sasakan tu apa begitu. Nanti Ya, nanti Haji Samin datang, bolehlah bawa pergi sana jalan-jalan sekejap di Laut Mati. InsyaAllah. Amin. Ya. Amin. Nanti dia tu oleh Tuan Mufti Negeri yang mau pi mana nanti dia Mufti Negeri dengan apa? Dengan Safara Malaysia di Aman sana tu insyaallah di kedutaan tu. Ya. Ya. Beza di Jordan dan di Saudi. Kalau kemarin di Saudi mainnya dari laut. Jadi semua muhafazah atau minta qada semua dapat air di laut. Tapi Jordan tidak. Dan kali ini kita suatu ada soalan lagi kah daripada sini? Mau tanya? Silakan tanya. Omar Ali akan tanya. Kasih saya perlu. Ya, berarti Mas tadi belum. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya guna telepon si Omar, tapi yang baca ni Amirul Syah. Fadal. Soalan saya di Jordan tuh kebanyakan guna mazhab apa? Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk sekarang Jordan pada awalnya adalah mazhab Hanafi di Jordan ni. Dan sekarang dalam penyebaran mazhab Syafi'i. Maksudnya most of imam di sini dan kebanyakan Darul Ifta Jordan sendiri pun Darul Fatwa Majlis Fatwa Jordan kebanyakan daripada call mazhab Syafi'i lah kalau saya tak silap. Derang kita. Sebab kita pun banyak kawan fikih kita banyak pakai mazhab Syafi'i. Itu pengetahuan ya. Ada lagi soalan yang mau tanya silakan. Kita kasih peluang lagi 10 minit. InsyaAllah. Assalamualaikum. Saya bertanya lagi. Baju jubah di sana tu macam baju tradisi kah? Okey, sekian. Okey, untuk pengetahuan semua, Jordan ni negara paling moden Arabnya. Cara pemakaiannya jaklah moden, kehidupannya tak moden. Kalau berbanding negara lain, contoh Arab Saudi, dia akan berbangga dengan jubahnya, dia akan berbangga dengan igal dan shimahnya. Begitu juga dengan Qatar, UAE dan juga negara-negara teluk lah ataupun orang panggil negara-negara Khalij, negara teluk Arab. Negara-negara teluk Arab ni orang masih lagi berbangga dengan dengan jubah, igal dan shimah dorang sendiri. Ataupun negara Oman, dorang akan bangga dengan jubahnya yang ada panjang talinya di sini tu dengan kopiah dorang sendirilah. Kalau macam sini kita boleh nampak biasa orang Oman pakai kopiah dorang, kopiah tinggi. Adapun Jordan ni memang terlebih moden dalam pemakaian. Ini base apa yang saya tanya dengan kawan-kawan Jordan sendiri. Sebab Jordan, salah satu punca kebebasan Jordan adalah melalui perundingan dengan British. British sebenarnya lama sudah bertapak di Jordan sebelum Jordan merdeka. Jadi antara apa yang British buat adalah dalam pemakaian dorang dimansuhkan apa semua gitulah. Dan kalau kamu datang ke Jordan sendiri, kalau dapat merasai pengalaman untuk datang ke sini untuk melihat suasana di sini. Kalau kita tengok solat tarawih di masjid mana-mana masjid pun, hatta masjid paling besar sekali, masjid agung lah ataupun masjid macam masjid di Sembulan tu, masjid negeri. Kita boleh tengok yang pakai jubah tu, kita boleh tahu tu bukan orang Jordan. Yang pakai jubah tu sama ada orang Mesir ataupun geng Khalij. Geng-geng negara teluk. Dan orang Jordan ni memang kurang sikit lah jubah apa semua. Dan selalunya yang pakai jubah ni semua syekh-syekh je lah. Yang syekh-syekh besar yang mengajar agama. Hatta sedangkan yang pelajar agama sendiri pun, kalau contoh saya sendiri daripada kuliah syariah di University of Jordan, susah kita mau tengok
pakai jubah pergi universiti untuk belajar. Selalu memang pakai, orang bilang seluar slack, baju, settle. Begitulah style orang Jordan. Memang dorang tak pakaian tradisi dorang pakai coat, baju putih, necktie, lepas tu di atas pakai shimah dengan igal. Shimah dengan igal dorang, caranya dorang akan tarik ke belakang sikit dan satu ni biarkan labuh panjang. Kalau perempuan ada dorang punya pakaian tradisi. Pakaian tradisi dorang macam batik kita. Cuma batik macam dorang punya pakaian tradisi ni, batik tu di tengah aja. Di tepi ni semua sama ada warna hitam ataupun warna putih. Di tengah aja bercorak. Gitulah untuk Jordan. Ya. Si Bang tadi ada yang bertanya di sini tadi. Itu yang kamu tahu kok orang Arab pakai tudung dengan dia punya gelung itu. Saya tidak pakai. kemarin kita tapi dalam postur minta puji pakai istilah gitu, pakai gal. Oh, dalam Nabawi pula tahu minta puji. Orang kalau mau jadi orang Jordan di sini pakailah baju blazer satu full set, pakai orang Jordan. Ya. Jordan liberal sikit kalau baju. Ya. Pakaiannya liberal sikit. Tidak ada sudah Arabisasi dalam pakaian. Ya, sebab pengaruh Arab tu sudah bercampur dengan pengaruh British. Betul. Ya. Malah kerajaan Jordan Hashimiyah sebenarnya ada berpengaruh juga daripada UK. Ya, itu apabila raja dia berbudaya begitu, maka rakyat yang lain pun akan ikut sama berbudaya begitu. Betul. Ya. Dia punya pemaisuri tak pakai tudung sini. Betul tu. Ya. Dan jangan terperantatnya dia punya ya. Kalau mau berkenalan dengan kerajaan Jordan Hashimiyah, silalah cek di Google macam mana orang dia. Ya, itu adalah pemerintah sah bagi yang sekarang. Ya. Kalau dibaca sejarah dia dibilang dia dari Bani Hashim tu, dari keturunannya Nabi Muhammad SAW. Tapi itu kita mengenai sejarah negara Jordan. So kita ni pernah baca orang, soalan dia, adakah orang awam makan berpakai begitu? Memang kalau majlis rasmi memang dia pakai gitulah kan, beza semua shimah gitu. Orang awam makan pakai. Lagi satu, shimah Jordan dia berbulu. Maksudnya dia ada corak, kalau macam shimah Arab Saudi apa kalau kita tengok kan, dia straight je kosong. Tapi bila shimah Jordan ni, di ujungnya tu ada macam satu bulat-bulat, macam gantung-gantung untuk keliling shimah tu. Dan shimah Jordan ni selalunya lagi tebal lah berbanding shimah yang lain. Dan shimah ni tahu kan shimah yang warna merah orang pakai tu? Dia sebenarnya paling mahal saya pernah jumpa. RM300 shimah. Kain ke RM400. Kain tu je RM300-400. Oh, betul lah, sebab saya dah beli hari tu di Madinah satu set. Daun cas saya RM500. Rupanya Murah. Oh, murah ke tu? Bagi kita ni mahal. Saya beli di Madinah, beli di tepi Jannatul Baqi dekat Masjid Nabawi. Itu barang tu, saya pun tak tahu sudah berapa harga dia. Mungkin 300 atau 250 rial. Tapi saya beli jubah dia satu set dengan shimah dan igal RM500. Saudi. Ya, sebab apa? Lagi mahal kita beli, lagi senang dia terbentuk. Ya. Ya, pakaian Arab ni jangan terlalu mahal. Sama juga. Kalau beli baju kedai Zandusun sama dia punya siga tu, dia punya harga dia lebih kurang juga. sama juga dengan baju suku yang lain. Okey, dalam tempoh 5 minit yang terakhir ni, ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan bertanya kita. Ya, tanya. Tanya lah. Malu. Teruskan. Kopi sana sedap kah? Kopi. Kalau kamu jenis lain Starbucks, tak termasuk kamu kopi sini. Kopi Tenem, kalau kamu cakap kopi Tenem tu pahit, sini kamu rasa kopi di sini macam mana.
serbuknya separuh gelas, airnya separuh gelas. Tu kalau minum tak tidur 2 hari sudah tu. No. Kopi Innalillah. orang Itu ah dompet gitu atau ya. enggak. Lagi satu, Jordan dia memang terkenal dengan kopinya lah. Arab dia takkan boleh hilang dengan kopi. Memang kalau boleh setiap hari tu memang dorang akan minum kopi. Tapi kopi dorang sini kasih tahu awal-awal. Contoh macam gelas begini. Tak nampak. Nampak. Okey, gelas begini. Separuh ni, bawah ni kopi, atas ni besyak baru air. Jadi kalau kau minum kopi tu, minumlah sekali sama serbuk-serbuknya. Soalnya kalau minum kopi, air habis sudah, serbuk akan banyak begini. Dan dulu pernah orang yang penalum dari Jordan bercerita, itulah minuman derang pada pagi hari raya Aidilfitri. Dia minum kopi dan macam kita ni yang bergoreng kambing. kalau hari raya Aidilfitri atau Lagi satu ni, jadi Jordan okey. punya Ya, Jordan punya Jordan punya welcoming orang akan ada satu teh. Teh tu kecil Syak, macam kalau orang bilang satu kali tunggap habis. Teh tu dia campur halia, campur herba apa semua. Tu kalau macam first time minum tak boleh masuk lah. Memang kalau minum tu macam kita minum antibiotik, tutup hidung dulu. Kalau mau coba silakan, tapi tidak ada di sini. Kalau pergi ke Temin, hari tu saya pernah bawa dia punya daun tu, bawa balik Sabah, bagi minum family. Nama daun tu daun maromia. Maromia, bawa balik Sabah, bagi minum family. Semua tak terminum. Last kita minum sendiri. Sedih juga. Orang sini tidak boleh minum. Kalau orang kita ni datang Jordan pun minum atau tidak tu datang Jordan sendiri. Lalu orang kita datang Jordan, dia akan minum ni je lah, teh dengan mint. Teh dengan mint. Nak. Yang bau-bau Saudi gitu. Kalau Saudi punya. Ya, Itu sedap. Ya, okey. Ada soalan lagi. Banyak soalan ni. Lagi banyak soalan dari Madinah kemarin, Masya-Allah. Kita ada untuk tutup. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang macam tali di kepala itu dibuat dari apa Ustaz? Tu tak pastilah tali kepala kali yang eagle tu kan. Tu tak pasti. Tu tak pasti dibuat daripada apa. Rasanya dari kain je begitu. Ini ada satu soalan dari sebelum saya tak tahu tu buat daripada apa. Sebab sebelum ni pernah pakai satu kali je. Benda tu. Assalamualaikum, Bung Mirza. Adakah pelajar Sabah yang bernikah dengan orang sana? Soalan ni menarik ni. Paling menarik soalan. Silakan jawab. Untuk berkahwin dengan orang sana tu apa maksudnya? Orang Arab kah atau orang ni? Orang Malaysia kah apakah? Mungkin boleh kongsi dua jawapan. Satu, kahwin dengan orang dan atau mungkin kahwin dengan orang kita tapi kahwinnya di sana. Rasanya lebih favor pada nombor 2 tu. Sebab peristiwa dia pernah jauh di sini dulu lah. Okey, dia tanya soalan tentang Okey, orang Jordan. Soalan ni mengasih checkmate ni. Taklah. Untuk orang Sabah sendiri tidak. Tidak yang kahwin dengan orang Jordan. Kalau orang Malaysia ada satu orang. Student lah. Tapi kalau bukan student ramai. Banyak. Ada dalam 2, 3, 4 orang lah begitu. Kalau student, dia belajar sama-sama. Lepas tu habis dia belajar tu dia terus kahwin. Tapi dia kahwin tu bukan dengan orang asli Jordan. Asli Syria. Tapi yang duduk di Jordan. Dan berpasportkan Jordan. Tapi kalau mau kahwin dengan orang Jordan, nak jo. Macam main kira tiang rumah tu dia punya hantaran.
Itu salah satu purata orang kahwin di Jordan ni pada umur lelaki lah, pada umur 35 ke atas ataupun 32 ke atas. Sebab dia punya ni mahal, orang mau cari rumah dulu, mau sediakan emas. Mas kahwin sini 15,000 dinar. Gitulah. 1,000 dinar kasih dalam dengan 6, 90,000. Ya. Ya, betul lah. Orang sini kahwin RM5 pun belum mampu lagi kan 90 kan. Kalau orang sini. Kalau kahwin dengan Malaysia dengan Malaysia ada je sini. Mana tahu lepas dia ada lagi satu baru kan, poster baru. Pelajar Sabah kahwin sini, enggak lah. Oh. Enggak lah, meja-meja. Oh. Ya, tapi pelajar ni sendiri ramai. Pelajar Malaysia yang sudah berkahwin di sini. Ya. Saya ada kawan dulu yang belajar di Jordan. Saya dengan minta komen. Saya di Aman juga. Dia belajar di SMAC dulu, tapi sekarang dia duduk di KL lah. Dia kahwin, memang dia kahwin di Jordan juga pada tahun 2015. Kahwin sana, habis belajar dua-dua balik sini sentak gitu. Selalunya memang begitu. Itulah kan selalu. Dia selalu mainan budak sini yang kahwin ni, sama-sama bekerja dulu satu sesi. Lepas tu lantas terkahwin. Tahu-tahu terkahwin. Ya, kalau ndak jodoh ndak kemana. Ya. Okey, dalam beberapa menit akhir ni. Ada lagi. Salam Ramadan Karim. Apa yang berikut? Kalau boleh dikumpulkan. Allahu Akbar. Inilah saya jawab soalan terakhir ni untuk sekali menutup semuanya. Ya, inilah. Itu apa yang memotivasikan untuk berangkat ke Jordan, dan moto dalam diri boleh dikongsi apa sabilillah tu. Itulah kesimpulan itu kalau boleh dibawa. Salam Ramadan Karim, Ramadan Barak. Bagus soalan ni sebenarnya. Untuk pengetahuan, kedatangan saya di Jordan ni sebenarnya paling banyak helah lah ataupun paling banyak ujian lah, sebab waktu saya datang Jordan ni adalah permohonan kali kedua untuk sampai ke Jordan. Permohonan kali pertama ditolak, dan sepanjang ditolak tu ni lah sambung belajar di Malaysia di USIM Nilai, Universiti Islam Malaysia, dalam bidang undang-undang. Sebelum ni saya memang passion, minat dalam undang-undang dan memang bercita-cita untuk menjadi seorang lawyer. Itu insya-Allah kalau diizinkan oleh Allah. Dan pada penghujung tahun di USIM, sebelum ni kan saya bersekolah di Pondok Modern Al-Abakirah, dan di sekolah tu kami ada dalam 6 orang. 6 ni kami mohon lah Jordan. Last 5 dapat, 1 ni tertinggal, tak dapat. Sebab memang waktu sekolah tu kami sudah cadang awal, kalau boleh nanti kita belajar satu tempat yang sama, jadi kita boleh belajar sama-sama apa semua kan. Asas 6 daripada 6 tu 5 orang lepas, satu orang tertinggal di Malaysia. Jadi waktu awal-awal tu memang futur lah sudah, memang betul siap. Tak apalah, rezekiku berada di Malaysia dan aku ada teruskan perjuangan di Jordan lah dengan dorang. So sepanjang setahun tu memang kawan-kawan telefon mohon lagi. Last mohon waktu first year degree di USIM. Minggu ketiga kalau saya tak silap, saya dapat surat tawaran. Dapat untuk sambung ke University of Jordan. Dan kenapa saya pilih University of Jordan? Sebab satu, dia berada di bandar, dan para masyaikh pun ramai berada di Amman berbanding mantikah-mantikah lain. Dan memudahkanlah untuk proses pembelajaran di luar universiti, luar jamiah. Jadi begitulah macam mana saya dapat sambung belajar di Jordan. Dan kalau sahabat-sahabat sekalian semua berminat untuk sambung berada di sini, boleh je terus tanya saya sendiri ke ataupun ke Facebook Majlis Mahasiswa Sabah Jordan untuk bertanyakan soalan. Nanti kami akan cuba jawab sebaik mungkin yang mana kami boleh bantu.
Dan apa lagi? Moto semangat apa di sini? Satu je. Kita dalam hidup ni, kita akan ada pasti letak satu contoh dalam hidup kita. Nabi Muhammad memang sebagai pimpinan utama kita, memang kita akan ikut dia dalam apa secara sekalipun. Tetapi dalam hidup ni, kalau kita tengok, kita bukanlah mengidolakan manusia, tapi kita menjadikan dia sebagai satu bahan rujukan supaya kita dapat lalui jalan apa yang dia pernah lalui sebelum ni. Macam mana dia berjaya, kita target macam mana kita boleh berjaya macam dia. Kalau saya sendiri, saya ada contoh saya sendiri. Dan saya yakin sahabat-sahabat di sana pun ada contoh mereka sendiri sebagai satu bahan rujukan untuk melalui satu fatrah ataupun tempoh yang sama untuk menjadi orang tersebut. Jadi kata-kata semangat satu je lah. Kalau dia boleh, kenapa aku tak boleh? Tu yang selalu fikir. Kalau dia boleh, kenapa aku tak boleh? Kalau dia dapat, kenapa aku tak dapat? Padahal sama-sama. Tapi kenapa dia dapat lebih, kita dapat kurang. Padahal kita boleh dapat lebih. Jadi satu lagi, kita jangan putus asa sebelum kita sampai pada tempatnya. Selagi mana kita boleh push hard diri kita untuk untuk kita capai satu target, kita cuba untuk capai satu target. Impian ni tak apa-apa kalau tinggi macam mana sekalipun. Kalau kita tak dapat, tak apalah, bersedih sebentar, cari jalan lain untuk dapatkan impian tersebut. Yang penting kita kena ada satu aim, satu tujuan untuk sampai ke satu tempat tu. Perjuangan fisabilillah ni beginilah. Kita berada tempat orang, kita pasti akan ada pelbagai ujian. Ujian persekitaran, ujian kewangan, ujian kawan, ujian hidup, apa semua. Sebab macam Ibnu Qayyim sendiri cakap, kebahagiaan ni adalah sementara dan kesengsaraan tu ada sementara. Jadi dalam roda ni kita ada kehidupan kita. Bila sampai satu tahap kesengsaraan kita tu kena dekat kita, sebenarnya kita mau tengok macam mana cara kita adaptasi masalah tu dan macam mana kita cara selesaikan masalah tu. Dan berada di luar negara ni banyak mengajarlah macam mana untuk kita survive tanpa orang kuat di sekeliling kita. Sebelum ni mungkin kalau kita di negeri sendiri, kita ada family yang sentiasa support kita. Kita jatuh macam mana pun ada family support kita. Kalau di luar negara ni, kita mengharapkan kawan-kawan orang-orang di sekeliling kita lah. Jadi, macam mana kita berhubungan dengan orang, macam mana kita berurusan dengan orang, itu sebenarnya banyak membantu kita di sini lah. Dan kalaupun kalian semua keluar negara, satu nasihat saya adalah cuba untuk luaskan networking. Networking ni orang cakap kita berkawan je dengan semua orang, tapi sebab dalam yang semua kita berkawan tu kita tak tahu siapa yang akan bantu kita waktu susah. Lagi satu, jangan terlalu selesa dalam circle sendiri. Aku mau berkawan sama orang ni je, ini je aku mau hidup. Aku mau berkawan sama orang ni, ini je nak hidup. Yang tu kita tak akan majulah saya kisah awal-awal. Kita cuba bergaul dengan orang, bermuamalah sebab kita tak tahu bila kita susah siapa yang akan bantu kita. Boleh jadi orang yang kita tak terlapor rapat tapi kita kenal tiba-tiba bantu kita. Dan boleh jadi orang yang rapat dengan kita abaikan kita. Tu je lah. Antara salah satu benda yang mengajar saya duduk di luar ni adalah berkawan. Macam mana kita cari, bukan cari kawan, macam mana kita cara kita aturkan networking kita tu. Networking ni sangat-sangat penting. Serius. Kalau boleh, jangan kita jadi seperti katak lah di bawah tempurung. Luaskan je, berkawan je dengan semua orang. Dia nak mau kawan dengan kita atau mau kawan dengan kita tu belakang cerita. Yang penting kita cuba dulu. Tu kemudian belakang. Saya rasa tu je perkongsian saya. Kalau ada apa-apa boleh je terus di FB nanti. Kalau macam mau tanya lagi apakah, insyaAllah saya akan cuba jawab. Saya tu je lah daripada saya sendiri. Harap membantulah untuk berkongsi bagaimana keadaan Jordan, bagaimana keadaan persekitaran Jordan. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Sangat membantu di sini. Syukran jazilan, terima kasih banyak. Tapi kita belum berhenti di sini ya. Kita mohon doa. Kita persilakan dulu akhirnya Ustaz Mirza untuk pimpin bacaan doa sebagai menutup petang dan malam ni. InsyaAllah. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وكل زمان يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الله منا ومنكم. Wa minkum kabar karim. Syukran jazilan, terima kasih banyak akhuna Ustaz Muhammad Zaizuddin atas perkongsian yang panjang, dan kita pun sudah sampai 10.31 malam waktu Malaysia. Karena jam lagi pun berbuka puasa. Jadi sama berbuka kepada yang berada di Aman atau yang berada di Bintang Bahrain di Jordan tu. Sementara sini pun kita ucapkan tasbihuna ala khair. Sekejap lagi dong nak tidur. Sebagai tutup, tolong dibuka kameranya. Kita mau screenshot. Buka semua sekali. Yang di asrama, yang di masjid ALP KK yang berada di tempat masing-masing. Silakan dibuka dia punya kamera ni. Saya mau ambil nanti saya ke mana-mana tu kan. Ya, tolong buka ya. 1, 2, 3 belum lagi. Dari sekali 1, 2, 3. Sekejap. Belum lagi. Sekejap. Okey, takhir. 1, 2, 3. Okey. Nampak gambar saya Ustaz? Sama-sama. Terima kasih semua. Syukran jazilan lakum. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Syukran jazilan lakum. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergulak syahdu, jiwa pun merindu, merakam rasa kalbu.